Hai, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi kali ini dalam session seterusnya. Hari ini ada benda baru kita nak cerita. Tapi sebelum tu, jika anda belum subscribe, subscribe sekarang. Rugi kalau tak subscribe, sebab kita akan terlepas update tentang informasi semasa, terutamanya bab-bab IT. Keduanya, kalau anda dah subscribe, alhamdulillah, terima kasih, anda memang awesome. Seperti biasa, kita dengar intro dulu. Okey. Seperti yang anda dapat lihat di awal lagi tadi, apa yang anda lihat di paparan skrin sekarang adalah satu yang bakal berlaku di sekolah, terutama jika anda seorang guru. Jika anda bukan guru, tapi ini mungkin maklumat baru untuk anda, bahawa untuk guru-guru semua, terutamanya guru ICT atau guru makmal komputer, ini adalah paparan OS terbaru yang diinstal ke dalam semua komputer makmal kerajaan, berperingkat, secara berperingkat. Tapi di sekolah kami dah ada install. So OS ini adalah kita panggil nama Endless, yang background ni adalah dari background Red Hat ataupun Linux. So ini kita nak, so mungkin sesi selepas ni kita akan mendalami sedikit sebanyak tentang apa dia Endless ni, apa yang dia boleh buat, apa yang dia tak boleh buat kat dalam Endless. Okay, so next time kalau anda masuk ke makmal komputer atau komputer-komputer kerajaan, komputer yang dibekalkan oleh kerajaan terutamanya, kalau anda dapat satu OS yang pelik, so jangan risau, jangan panik. Inilah dia OS Endless yang percuma. Mungkin itu antara satu sebab kenapa kita bertukar OS, kerana kita tak mahu bergantung lagi dengan produk Microsoft. Of course, sebab isu duit lah. Kita banyak spend. Bayangkan satu Malaysia punya makmal komputer, satu Malaysia punya komputer kerajaan, semua nak bayar lisensi OS, nak bayar lisensi Office kan. So mungkin itu adalah satu bebanan kepada kerajaan. So antara alternatifnya, sejak dulu lagi sebenarnya sepatutnya dah mula, tapi alhamdulillah kita pun dah bermula. Dan terbaru ini adalah kita dah menggunakan OS Endless, di mana ia percuma. Seperti yang saya terang tadi, ia adalah Linux based. Kalau anda nampak, sekejap lagi kita akan tunjuk, dia macam macam notebook, macam handphone anda, iaitu dia punya screen akan slide. Kalau siapa yang ada notebook atau komputer yang install touchscreen Endless, dia macam handphone lah, boleh slide. Okey, so kita akan tengok sedikit. Ini dia paparan dia. Office-nya pula kita akan guna LibreOffice. Ini paparan kita akan slide saja. Of course dia akan datang dengan pre-install. Siapa yang pernah guna Ubuntu, lebih kurang samalah paparan dia. Ini dia. Okey. So okey. Kalau anda lihat dekat sini sekejap. Okey, sini. Okey. Kalau anda lihat dekat sini, Office yang 365 semua tu dah tak ada. Kita dah mula pakai Office yang ini, LibreOffice. Lebih kurang sama saja. Kalau anda menggunakan Words, sama macam anda guna Google Doc, samalah macam anda guna LibreOffice. Cuma yang mungkin anda kekok sikit lah, nama menunya mungkin bertukar sikit, ataupun lokasi menunya mungkin ditukarkan sikit lah. So tapi lama-lama akan biasa. Bendanya sama. Yang tak biasanya mungkin rupa paras sajalah. Okey, kita akan tengok sikit-sikit kan. Okey, okey, ini dia skrin dia. Sama macam multiple screen komputer handphone. Anda masih lagi boleh guna Google Classroom, Google Meet seperti biasa, sebab kedua-dua operasi ni atau kedua-dua apps ni web based. So tak ada masalah sama ada dia OS apa pun, sebab dia web based. So jangan risau, jangan gabra, jangan panik. Oh, habislah saya tak nak guna. Macam mana nak guna apa? Macam mana kita nak guna Google Classroom macam ni? Macam mana nak guna Google Meet? Tak ada masalah. Selagi dia web based, apa saja produk boleh guna. Okey. So tengok sini, saya buka contoh tunjuk kita punya Google Classroom. Sama saja, tak ada banyak beza. Okey, tengok sini kan, sebab dia web application, so tak ada masalah.
Yang penting ingat password dan ID je lah. Sebab bila dah install baru, semua tu dah hilang lah. Lama-lama semua dah hilang. Okey, sama je. So, satu settle masalah. Masalah keserasian tu tak ada masalah, kerana kita sekarang dah guna Google Classroom dan Google Product, Google Suite semua tu adalah web based. So tak ada masalah walaupun kita guna OS yang lain. Walaupun kita guna sekarang ni Endless dekat makmal-makmal. Sekarang kita cuba tengok ini skrin kedua. Okey. Kalau anda nampak dekat sini juga saya dah install OBS. Sebab OBS adalah open kepada Linux, dia juga open kepada Windows, dia juga open kepada Mac. So kita still boleh rakam menggunakan OBS dekat skrin, dekat komputer, di dalam Endless punya OS. So jangan risau. Okay, so saya dah install, saya dah cuba. Okay je, tak ada masalah. Okay, kita cuba tengok apa lagi yang ada dekat dalam ni. Antaranya dan satu lagi, okay, ini yang screenshot ni, dia dah ada built-in. Kalau kita nak screenshot ke dalam menggunakan OS kita Endless ni, tengok. So senang saja. So tak payah install third party yang lain, sebab dia ada pre-install di dalam Endless punya OS. So screenshot kita boleh entire screen boleh, selected screen boleh, macam-macam boleh. So satu lagi masalah kita, bagi orang yang buat PDP, yang buat screenshot, tak ada masalah, boleh. So tak ada beza, tak ada kekurangan menggunakan Endless ni. Dan dia juga masih boleh menggunakan kamera. Cucuk saja USB kamera, atau kalau anda memang ada kamera lah. Kalau tak ada, cucuk saja USB webcam, dan kita dah boleh guna. Tengok ni, ini dekat makmal komputer, kamera berfungsi seperti biasa. Boleh ambil foto, boleh ambil video, boleh, tak ada masalah. So settle lagi masalah yang lain-lainnya. Okey, bagi kita untuk tujuan, bagi terutama guru-guru lah, guru KPM yang menggunakan komputer sekolah ke, yang guna komputer makmal, komputer ataupun komputer kerajaan yang akan datang. So masalah PDP semasa yang kita buat ni settle, sebab sama compatible. Ini menu kita nak dengar, untuk kita lihat. Ya, macam saya kata tadi, yang bezanya adalah mungkin ke lokasi menu dan nama menunya lah. Okay, untuk increase sound, untuk check wifi, untuk check kita punya mikrofon, dia berada sebelah kanan, sama je. Okay, so, macam juga handphone, macam juga komputer lain sebenarnya. Pergi je dekat setting, macam yang nampak ni, setting, semua ada. Okay, pergi klik dekat setting. Nak set apa-apa saja dekat setting lah, macam biasa, macam handphone kita. Okay, kita nak set apa, contohnya nak tengok background, nak tukar background pun boleh. Tapi saya benda-benda macam ni jarang tengok lah, sebab benda tu make up yang tak memberi makna sangat kan. Okay, sebab komputer kerajaan, komputer sekolah, tak payahlah tukar-tukar. Okay, kecuali you ada wallpaper khas yang sekolah punya, then tukarlah. Kita juga boleh sharing. Okay, Endless punya komputer nama, nak sharing file, nak sharing screen, nak remote login, semua boleh, tak ada masalah. Kita akan buat satu persatu. Kalau saya sempat, saya akan buat lebih kurang 2-3 video lagi ke, jika perlu, untuk menerangkan lebih lanjut lagi tentang Endless OS yang diinstal ke dalam PC-PC kerajaan. Okay, buat masa ni saya tak tahu negeri-negeri lain. Di Putrajaya saya rasa hampir semua komputer kerajaan makmal dah diinstal dengan Endless. Mungkin di negeri anda juga. So kena tanya dengan admin anda lah. Okey. Okey. Apa lagi yang ada kita tengok? Display, nak tukar display, orientation, semua tu tak ada masalah. Semua ni saya tunjuk, tapi anda sebagai pengguna biasa tak payah risau, sebab semua tu akan dibuat oleh guru IT anda lah, kan. So maknanya apa yang saya tunjuk ni adalah benda-benda biasa yang boleh dijumpa dalam handphone ataupun komputer OS biasa pun ada. Cuma nak kena cari tempat dia. Tak biasa, yang tak biasanya adalah lokasi lain. Kalau dulu mungkin sebelah kanan, dah jadi sebelah kiri. Kalau dulu nama A, dah jadi nama B. Begitu je. Okey. Nak cek sistem, bagi orang guru-guru IT, guru admin, nak cek sistem, dia ada menu sistem. Okey. Sekejap loading.
cepat sikit. Isi loading. Okey, sorry, terlepas dah. Ini menu sistem dia. Menu sistem dia paparan dia macam game. So tak ada apa-apa. Anda guru IT tak perlu tahu. Ini menu sistem dia nak check. Dia just lebih graphical. Okey. Ini macam telur ni adalah pusat dia lah, kernel dia kan, dia kata. Okey. So ini tak penting untuk anda. Bagi guru-guru pengguna biasa tak penting. Guru IT mungkin dapat tahu lebih lanjut lah. Okey, saya lajukan sikit. Sebab ni saya dah rakam dekat komputer sekolah. Okey, tak ada apa-apa, nak tahu semua. Sekarang lagi nak tahu tunjuk apa lagi. Ni LibreOffice kalau nak tunjuk. Kalau anda tengok sama aja macam Office biasa. Cuma mungkin dia punya ikon tak cantik sangat, tapi function dia tetap sama. Nak hide. Sekarang guru sekolah nak guna apa sangat kan? Hanyalah nak guna untuk save, underline, itu je lah. Okay. So ini PowerPoint dia guna Impress. Sama function PowerPoint. Ada template, nak tukar warna, nak buat animation semua, boleh sama. Dia nama dia bukan lagi PowerPoint tapi nama dia Impress. So LibreImpress. Okey, yang satu lagi kita nak buat tunjuk ialah calculator apa? Excel. Ada tak Excel? Excel kita panggil kat sini dia panggil apa Calc, CALC tu, Calc. Calculator kan, Calc kira, Calc. Okey, LibreCalc maksudnya untuk pengiraan dalam sheet dia panggil Google. Kalau Google Sheet, kalau Google dia panggil Google Sheet, kalau Microsoft Office dia panggil spreadsheet atau Excel, ni panggil calculator. So tiga penting untuk guru keterangan kerajaan semua yang selalu kita biasa guna pun Word, presentation dengan spreadsheet. Tiga benda ni. So sama. Okey, tak ada masalah. Kita bukan nak buat yang canggih-canggih sangat. Selama ni ada guna Office yang baru pun kita tak buat pun PowerPoint yang canggih-canggih kan. Okey. So ada semua. So boleh guna, tak ada masalah. Untuk sekadar untuk bekerja, tak ada masalah. Okay, apa lagi saya nak tunjuk dekat sini? Saya rasa itu saja untuk permulaan. So bagi anda yang terserempak dengan endless di komputer kerajaan, komputer makmal sekolah, so jangan panik, jangan risau. Tidak ada yang baru, tidak ada yang cacat. Semua boleh guna untuk tujuan PDP dengan jayanya. Dia lebih ringan, lebih laju. Sebab dia menggunakan Linux base dan dia sangat ringan. So kita akan jumpa lagi next time dalam sesi yang akan datang. Mungkin saya akan terangkan sikit-sikit penggunaan yang installation. Sebab yang bestnya Linux ataupun Endless Office yang ni, Endless ni, dia dah ada pre-install atau pre-listed apps yang sesuai, terutamanya untuk PDP, sangat banyak di dalam dia punya list apps dia. So kita hanya klik, tak payah cari, klik dan install. Macam juga tadi kalau you all nampak OBS tu, sebenarnya dia dah ada. Dia tak ada install dalam kita punya OS, tapi dia ada list. Macam kita pergi dekat Google Play atau Web Store, so dia pun ada store dia. Klik saja dalam tu dan install. Tak payah nak cari dekat luar. Okay. So next time kita akan lebih pergi mungkin satu persatu yang mana yang berkenan, atau kalau mungkin anda ada cadangan, anda boleh tulis kat komen apa yang anda nak tahu tentang Endless bagi pengguna biasa ataupun bagi pengguna yang lanjut ataupun advance kan. Kalau saya mampu buat, kalau saya pun gerti, saya akan cuba buatlah. Saya pun bukan pandai, tak pandai lah. So, kalau yang mana-mana saya mampu buat, kalau saya tak pandai mungkin kita akan cari dekat YouTube, tengok-tengok ke kan. Buat masa ni tak banyak sangat dalam YouTube tentang Endless ni sebab dia baru. So mungkin anda di luar sana boleh, bagi orang bijak pandai dekat luar sana, mungkin boleh bantu dengan mengeluarkan versi bahasa Melayu tentang Endless ni. So saya tak tunjukkan bagaimana nak install sebab dia datang dalam pre-install oleh by government. So tak perlu tunjuk install, how to install lah. Okay, kecuali anda memang nak tukar OS yang anda ada dekat notebook ataupun komputer personal, dan lain lah. So untuk tujuan untuk bagi kaki-kaki kerajaan, terutamanya sekolah sekarang ni, dalam situasi yang saya tunjuk ni lah makmal komputer sekolah, dia telah pre-install. So anda tak perlu tahu bagaimana nak install. Yang sekarang yang penting lah bagaimana nak guna. Okay, for that, itu saja. Next time kita buat lagi. Kalau ada yang beri cadangan atau saya ada penemuan-penemuan baru yang menarik nak ditunjukkan tentang Endless ni, saya akan buat video untuk anda. So jumpa lagi. Bye bye.
Jangan lupa subscribe. Thank you, anda awesome. Assalamualaikum.